يا رب. بسم الله. طيب، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi berikan keizinan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Dan alhamdulillah, kesempatan malam ini Allah izinkan untuk kita meneruskan majlis pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Alfadh Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhihima wa talamidatihima wa qurra'i musannafatihima wa syurrahi sairi musannafatihima fid daraini amin. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung majlis yang ke-40 pada malam ini, iaitu kita masuk kepada tajuk baru tentang hadis al-munqati'. Itu kita masuk pada bait yang ke-17, iaitu separuh daripada Manzumah Baiquniyah ni yang ada 34. Maka kita masuk pada malam ini pada bait yang ke-17 insya-Allah.
Jadi seperti biasa, sebelum kita meneruskan pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah, marilah sama-sama kita mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah ini daripada awal bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-17 pada hari ini insya-Allah. طيب قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. طيب, Alhamdulillah. Demikian tadi 17 bait yang kita bacakan daripada Manzumah Baiquniyah, yang mana kita telah baca daripada bait yang pertama tadi sehinggalah sampai kepada bait yang ke-17. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu, dan setiap apa, wa kullu ma, setiap apa, ini setiap hadis, lam yattasil, yang tidak bersambung isnadnya, sanadnya, yang tak bersambung sanadnya, bihali, dalam apa jua perihal, dalam apa jua keadaan, isnaduhu munqati'ul awsali, maka sanadnya, sanad hadis tersebut, ini hadis yang tak bersambung sanadnya dalam apa jua keadaan tadi, maka ia menjadi munqati'ul awsali, maka ia dikenali, disebut sebagai hadis munqati', yang terputus, hadis yang terputus sanadnya. Baik. Jadi mari kita lihat ataupun kita cuba teliti akan kalam syarih rahimahullahu taala. Baik, qala syarih rahimahullahu taala dalam menghuraikan bait yang ke-17 ini. Qala syarih, berkata Imam Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma ay hadithin lam yattasil bihali min al-ahwali isnaduhu bi an saqata minhu rawin wahidin aw akthar kana as-saqitu sahabiyan aw ghayruhu fi awwalihi aw la munqati'ul awsali ay ma dhukira huwal munqati'. Baik. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma, dan setiap apa, setiap sesuatu, yakni hadis, ma di sini ialah hadis, dan setiap
hadis lam yattasil bihali, yang tidak bersambung sanadnya dalam apa jua keadaan. Bihalin, bihali dalam apa jua perihal, apa jua keadaan, apa jua bentuk, minal ahwal daripada perihal-perihal sanad tersebut, isnaduhu, yakni dari sisi sanadnya lah, sanadnya tidak bersambung dalam apa jua perihal, bi an saqata. Maka ba di sini untuk taswir, untuk menggambarkan bagaimana perihal tidak bersambung sanadnya itu. Yang tidak bersambung itu bagaimana perihal keadaannya itu, apakah gambarannya. Maka digambarkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala bi an saqata minhu rawin wahidin au akthar, iaitu terputusnya sanad tadi, terputusnya sanad hadis tadi dengan cara gugurnya daripada sanad hadis tadi seorang perawi ataupun lebih, ataupun lebih. Kana saqitu sahabiyan, sama ada yang gugur daripada sanad tersebut, as-saqit, yang gugur daripada sanad tersebut itu ialah sahabiyan, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ataupun ghairuh, ataupun selain daripada sahabat Nabi, iaitu tabi'in ataupun tabi'in. Maka yang gugur itu kalau seorang perawi ataupun lebih itu sahabat Nabi ataupun selainnya, juga dianggap sebagai hadis munqati'. Fi awwalihi aula, sama ada berlakunya keguguran perawi dalam sanad hadis tadi pada awal sanad, yakni pada awal sanad, permulaan sanad hadis daripada pengarang kitab hadis, disebut sebagai mukhrij ataupun mukharrij. Kalau Imam Abdul Razzaq, maka daripada Imam Abdul Razzaq ambil daripada gurunya. Maka kalau gugur pada awal sanad daripada gurunya itu tidak disebutkan, maka itu juga dipanggil sebagai munqati'. Ataupun berlakunya as-saqt di sini, gugurnya sanad hadis, perawi hadis dalam sanad hadis itu sama ada pada awal sanad ataupun pada pertengahan sanad. Berlaku inqita', terputus tadi, ataupun digugurkan perawi dalam sanad tadi pada pertengahan sanad, wast, pada pertengahan sanad. Mungkin ada Imam Abdul Razzaq daripada gurunya dan gugur seorang perawi, dan terus langkau kepada tabi'in dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di situ berlakunya as-saq, keguguran itu berlaku pada pertengahan sanad, maka tetap dipanggil sebagai munqati'. Ataupun pada pengakhiran sanad, itu mungkin gugur padanya perawi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka disebut sebagai munqati'ul awsal, iaitu ai ma dzukira huwal munqati', iaitu apa yang disebut ini, hadis ini disebut sebagai hadis munqati'. Jadi kalam syarih tadi mendatangkan ta'arif tentang hadis munqati' dari segi istilah. Syarih mendatangkan huraian terhadap nazam yang didatangkan oleh nazim, iaitu dengan menghuraikan ta'arif hadis munqati' dari segi istilah. Disebut tentang hadis munqati', maka hadis munqati' ini berada pada nauk yang ke-18. Telah kita bincangkan sebelum ini hadis gharib, hadis yang ke-17. Maka hadis munqati' adalah nauk perbahasan yang ke-18 dalam Manzumah Baiquniyah ini. Baik. Jadi kalau tengok para syurah dalam mensyarahkan Manzumah Baiquniyah ini, ada di kalangan mereka yang menghuraikan dari segi kedudukan nahwu dalam Manzumah Baiquniyah ini. Kalau disebutkan oleh dalam kitab Hasyiah Al-Ajhuri rahimahullahu ta'ala, menyebut tentang kul di sini mubtada mudhaf kepada ma, wa kullu ma, maka kul itu mubtada mudhaf kepada ma,
iaitu kullu hadis, setiap hadis. Dan jumlah ayat lam yattasil bihali isnaduhu adalah merupakan sifat kepada sifat kepada hadis. Itu apa dia hadis munqati'? Hadis yang mana tidak bersambung sanadnya. Maka hadis yang tidak bersambung sanadnya itu merupakan sifat kepada hadis munqati' tersebut. Dan adapun kalimah ba di situ bihali, maka bihali situ bermakna fi. Makna hadis yang tak bersambung sanadnya dalam apa jua keadaan, fi halin. Bi di sini maksudnya bermaksudnya fi, kata para ulama. Dan kalimah isnaduhu, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu, maka isnaduhu itu adalah fa'il kepada yattasil lah, iaitu lam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung sanadnya dalam apa jua keadaan. Dalam keadaan sanad itu dia tak bersambung, tak terputus pada awal sanad ke, pertengahan sanad ke, pengakhiran sanad ke, maka dipanggil sebagai munqati', terputus. Dan munqati'ul awsal disebut sebagai khabar kepada mubtada' lah, khabar kepada kul tadi. Maka munqati'ul awsal, maka dia adalah khabar kepada mubtada'. Dan juga syarih menyebutkan di sini, menghuraikan maksud awsal, disebut munqati'ul awsal. Munqati'ul awsal. Jadi sebelum itu, bila disebutkan tadi oleh syarih rahimahullahu ta'ala, maka hadis munqati' dari segi istilah para ulama hadis ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya dalam apa jua perihal, dalam apa jua keadaan daripada keadaan-keadaan sanad tersebut, dengan gugur padanya seorang perawi ataupun lebih, ataupun ramai, lebih daripada seorang, 2, mungkin 3, ataupun mungkin 4, kan? Sama ada yang gugur itu adalah di kalangan sahabat Nabi ataupun selain sahabat Nabi, sama ada pada permulaan sanad, pertengahan sanad ataupun penghujung sanad, maka di sini mendatangkan takrif yang lebih umum lah pada hadis munqati'. Nanti kita akan huraikan yang mana bila takrif umum ini, maka boleh masuk dalamnya beberapa jenis hadis dhaif yang lain. Boleh masuk hadis mu'allaq, boleh masuk hadis mu'dal, boleh masuk hadis mursal dalam takrif ini. Walau bagaimanapun, ini yang didatangkan oleh nazim dan juga syarih yang menghuraikan maksud kalam nazim di sini. Baik. Jadi ia mendatangkan satu bentuk gambaran inqita' secara lebih umum. Dan bila sebut munqati', munqati'ul awsal, munqati'ul awsal, munqati', munqati' dari segi bahasa lughatan, dari segi bahasa ialah isim fa'il. Munqati', mim nun qaf ta'in, munqati' isim fa'il daripada perkataan al-inqita', terputus. Al-inqita', terputus, lawannya al-ittisal, terputus, lawannya ialah bersambung. Baik. Ataupun munqati' ialah munfasil, terpisah, terpisah, munfasil, ataupun terpisah. Munqati' juga maksudnya munfasil, terpisah. Sebagaimana tali boleh terputus bila dipotong, bagaimana rantai juga boleh terputus bila mana dipotong ataupun terpotong. Maka demikian juga dalam sanad hadis bolehnya berlaku al-inqita' pada sanad tadi kerana gugurnya perawi dalam sanad, dalam suatu tempat dalam rantaian sanad hadis. Baik. Jadi munqati' itu maksudnya mana isim fa'il daripada inqita'. Dan al-awsal, al-awsal, syarih mendatangkan penerangan kepada kita, wal awsalu jam'u wuslin atau wislin. Boleh baca dengan dhammah waw ataupun kasril waw, wuslin ataupun wislin.
iaitu asluhu al-mafsil. Al-mafsil, iaitu asalnya adalah al-mafsil, iaitu sendi. Al-mafsil ini pemisah, pemisah antara tulang dalam anggota-anggota kita. Dalam anggota kita ni, jasmani kita, jisim kita ni adanya rangka, adanya tulang. Maka dalam setiap tulang itu ada tempat bersambungnya. Maka mifsal itu adalah tempat pemisah antara dua tulang, ataupun tempat penghubung ataupun sendi yang disebut. Tammama bihi al-bait. Jadi waslin ataupun wuslin dibaca dengan dhammah ataupun kasril waw, yang mana maksud al-wuslin ataupun waslin ini jamaknya awsal, maka asalnya maka maksudnya bismillah, bismillah. Baik. Video saya macam terlekat sebentar. Bismillah, bismillah.
Mohon maaf sikit ada gangguan teknikal sebentar tadi. Okey. Makzuratan, mohon maaf ada sikit masalah teknikal sebentar tadi menyebabkan ada gangguan, menyebabkan video saya terpadam ataupun stuck, terlekat. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita akan teruskan perbincangan kita tadi, iaitu kita sambung di mana kata syarih rahimahullahu taala wal awsalu jam'u wuslin atau wislin asluhu al mafsil tammama bihi al baita. Maka awsal jamak kepada wuslin ataupun wislin, iaitu asal bermaksud al mafsil, sendi ataupun tempat pemisah antara dua tulang dalam anggota ataupun jasad kita. Baik. Jadi kalimah awsal ini didatangkan, kata syarah rahimahullahu ta'ala, tammama bihi al-bait, yang bertujuan al-awsal munqati'ul awsal. Mana hadis itu hadis yang munqati', yang terputus. Al-awsal, awsal itu bermaksud pemisah ataupun sendi. Maka munqati'ul al-awsal, terputusnya sendi ataupun terputusnya tempat pemisah tadi. Maka al-awsal di situ adalah didatangkan untuk menyempurnakan bait tersebut, bait syair tersebut, nazam tersebut, supaya mencukupi wazan bahar rajasnya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau tidak, tak datangkan awsal tadi, maka tidak lengkap akan bait manzumah baiquniyah ini pada bait tersebut. Jadi didatangkan untuk menyempurnakan bait syair tersebut. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa hadzal haddu. Kata syarih, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, wa hadzal haddu lil Hafiz ibn Abdul Bar. Dan ini had ini ataupun ta'rif ini, al-had yakni ta'rif, al-had yakni ta'rif ini itu kembali kepada apa? Kembali kepada ta'rif yang disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala tentang ta'rif hadis al-munqati'. Apa ta'rif yang didatangkan oleh syarih tadi? Kata syarih, ta'rif yang disebutkan tadi, hadis alladhi lam yattasil bihali min al-ahwali isnaduhu bi an saqata minhu rawin wahidun fa akthar aw akthar kana as-saqitu sahabiyan aw ghayrahu fi awwalihi aw la. Maka inilah ta'rif hadis munqati', yang mana ta'rif ini dijelaskan oleh syarih rahimahullahu ta'ala, itu Imam ataupun Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala. Ini merupakan ta'rif bagi Hafiz Ibni Abdul Bar. Ini ta'rif hadis munqati' yang didatangkan ataupun menurut pendapat ataupun madhab Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Itu Al-Imam Ibnu Abdul Bar wafat tahun 463 Hijrah. Jadi bila bincang tentang ta'rif had bagi ta'rif hadis munqati', maka para ulama berbeza pendapat, berselisih, ikhtalafal ulama. Ulama berbeza pendapat terhadap ta'rif hadis munqati' kepada 3 mazhab ataupun 3 pandangan. Ada 3 pandangan para ulama dalam menyatakan ta'rif hadis munqati'. Maka yang pertama disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala pun disebut oleh Nazim memilih ta'rif ini dan diletakkan dalam manzumah baiquniyah, iaitu hadis yang munqati' ini adalah hadis apa? Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu. Maka munqati'ul awsali, maka dia menjadi munqati', iaitu hadis yang tak bersambung sanadnya adalah apa jua keadaan, disebut sebagai munqati'. Maka ini ta'rif yang pertama yang mana dipilih oleh Nazim dan juga disebutkan oleh
syarih rahimahullahu taala kepada kita. Ini itu hadis yang tidak bersambung sanadnya. Disebutkan oleh para ulama, hadis yang tak bersambung sanadnya lam yattasil isnaduhu biwajhin ma, ataupun disebut lagi bihalin minal ahwal, sama dah. Biwajhin ma, tak bersambung dalam apa jua keadaan sekalipun, di awal sanad, di pertengahan sanad, di penghujung sanad. Sama ada sukut ar-rawi, jatuhnya, gugurnya perawi-perawi itu pada awal sanad atau pertengahan sanad atau pengakhiran sanad. Sama ada yang gugur perawi itu seorang perawi ataupun lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang, maka ia membawa maksud hadis munqati' menurut pandangan al-Imam Ibnu Abdul Bar, dan juga disebutkan oleh para ulama, ini juga pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi juga yang wafat tahun 463 Hijrah, dan juga Tawaif Al-Fuqaha, sekelompok dari kalangan para fuqaha, dan juga sekelompok daripada para muhaddithin yang berpegang pada pendapat yang pertama. Setiap hadis yang tak bersambung sanadnya dalam apa jua keadaan, gugur perawi di awal sanad, di pertengahan sanad, di penghujung sanad, sama ada seorang ataupun lebih, maka ia disebut sebagai munqati'. Ini pendapat yang pertama lah. Al-Imam Ibn Abdul Bar, kita tahu pengarang kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, ulama di Andalus, disebut juga oleh Imam Al-Zahabi sebagai Hafiz Al-Maghrib, kan, ulama yang hafiz di bahagian Maghrib, di bahagian barat negara umat Islam. Dan juga Khatib Al-Baghdadi, seorang muarrikh, seorang ulama dalam sejarah, mengarang kitab Tarikh Baghdad, masya-Allah, kitab yang begitu hebat, menyebut nama-nama para ulama sehingga sampai kurun yang kelima, zaman beliau lah, zaman kurun yang kelima. Dan kemudian beliau juga ada mengarang kitab dalam ilmu mustalah hadis, Al-Kifayah fi ilmi riwayah, dan juga kitab Al-Jami' fi adab Al-Syekh was-Sami'. Ini karangan Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Jadi pendapat ini juga disokong oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Taqrib wa Taysir, yang merupakan ringkasan daripada kitab Al-Irsyad, karangan beliau juga, maka beliau menyebut tentang pendapat yang sahih bagi hadis munqati'. Beliau menyebut as-sahih alladhi dhahaba ilaihi al-fuqaha wal khatib wa ibn Abdul Bar wa ghairihima min al-muhaddithin anna al-munqati' ma lam yattasil isnaduhu ala ay wajhin kana inqita'uh. Jadi ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau cenderung untuk berpegang pada pendapat yang dipegang oleh para fuqaha, juga oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibnu Abdul Bar, dan juga sebahagian para muhaddithin. Maka mengatakan ini pendapat yang sahih di sisi beliau. Walau bagaimanapun beliau mendatangkan komentar. Beliau menyebut dia punya ta'liqnya, bahawasanya kebanyakannya dari segi penggunaan, dari segi pentaarifannya, kebanyakan para fuqaha, Khatib Baghdadi dan juga Ibnu Abdul Bar dan sebagian muhaddithin berpegang dengan takrif ini. Hadis munqati' ialah hadis yang terputus sanadnya, iaitu gugur padanya seorang perawi ataupun lebih, sama ada pada awal sanad, pertengahan sanad atau penghujung sanad. Bila penghujung sanad melibatkan sahabat Nabi, awal sanad kepada guru, kepada pengarang kitab tersebut. Jadi dari segi takrifnya begitu, namun dari segi isti'mal, penggunaan, kebiasaan para muhadithin menggunakan hadis munqati' ini pada pengriwayatan bagi generasi selepas tabi'in.
fi riwayati man duna at-tabi'i an sahabi, iaitu hadis yang mana perawi daripada sebelum tabi'in, yakni tabi'in, maka dia menyandarkan kepada sahabat Nabi. Dia sepatut tabi'in dia kena ambil daripada tabi'in ambil daripada tabi'in ambil daripada sahabat Nabi. Maka sebabkan berlakunya al-inqita', berlakunya sukut, keguguran perawi dalam sanad tadi, maka generasi duna at-tabi'in, yakni tabi'in, maka dia menyandarkan kepada sahabat Nabi. Contohnya seperti Imam Malik an Ibni Umar. Imam Malik an Ibni Umar. Jadi Imam Malik tabi'in, mana mungkin dia bertemu dengan Ibnu Umar, sahabat Nabi. Maka di situlah berlakunya inqita' di sini. Maka adanya perawi tabi'in yang digugurkan pada pertengahan sanad ini. Jadi ini kata Imam Nawawi rahimahullah, dari sudut isti'mal, maka ini banyak digunakan. Mana jarang digunakan munqati' pada perawi yang digugurkan nama sahabat Nabi. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kepada kita. Jadi itu pendapat yang pertama. Baik. Dan juga Al-Imam Suyuti menjelaskan juga dalam kitab Tadribur Rawi yang menghuraikan kitab At-Taqrib An-Nawawi ini. Baik. Pendapat yang kedua yang ni disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, wal masyhur. Yang pertama tadi yang pertama pendapat Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Khatib Al-Baghdadi dan juga sebahagian fuqaha dan juga muhaddithin. Dan pendapat yang kedua kata syarih rahimahullahu ta'ala, wal masyhur, dan ta'rif yang masyhur di sisi para muhaddithin ialah annahu ma saqata min ruwatihi rawin wahidun qabla as-sahabi fil mawdi'il wahid min ay mawdi'in kana. Iaitu pendapat yang masyhur. Ini kata para ulama adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Hakim Naisaburi rahimahullahu ta'ala, dan ditakbirkan oleh Imam Ibn Salah dalam kitab Muqaddimah Ulum Hadis beliau. Dan juga pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi yang mengarang Alfiyah Iraqi, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi rahimahumullahu ta'ala. Maka ini pendapat yang dia sebut sebagai pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat dipegang oleh para muhaddithin, alladhi istaqarra alaihi al-istilah, yang mana yang dipegang oleh para muhaddithin dan menjadi ketetapan dalam istilah di sisi para muhaddithin bagi hadis munqati'. Jadi istaqarra alaihi istilah al-muhaddithin. Baik, apa dia punya ta'rifnya? Disebutkan di sini annahu ma saqata min ruwatihi rawin wahidun. Itu annahu, sesungguhnya hadis munqati' ialah ma saqata, itu hadis yang saqata min ruwatihi, yang gugur daripada perawi-perawinya seorang perawi ataupun lebih. Rawin wahidun, seorang perawi, di mana kedudukan perawi yang digugurkan tadi disebutkan qabla as-sahabi. Maka perawi yang digugurkan seorang ini mestilah digugurkan namanya itu qabla as-sahabi, sebelum sahabat Nabi. Mestilah digugurkan sebelum sahabat Nabi. Mesti gugur sebelum sahabat Nabi. Kalau gugur dalam tabaqat sahabat Nabi, maka dia menjadi hadis mursal.
Sebab hadis mursal telah kita bincangkan, hadis yang mana para tabi'in rafa'ahu ila Nabi. Tabi'in menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tabi'in tidak bertemu dengan Nabi secara direct. Mereka mesti bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi syarat inilah yang membezakan dengan ta'rif yang pertama. Ta'rif yang pertama lebih umum. Apa jua inqita', keguguran sanad hadis, sama ada berlaku pada awal sanad, pertengahan sanad atau penghujung sanad. Ada penghujung sanad, dia pergi kepada tabaqat sahabat. Sedangkan ta'rif yang kedua, berlakunya sukut ataupun saqat ini, gugurnya perawi dalam sanad di sini mesti berlaku qabla sahabi. Tujuannya adalah untuk membezakan antara hadis munqati' dengan hadis mursal, dengan hadis mursal. Hadis mursal digugurkan sahabat Nabi. Kan disebutkan oleh Nazim sebelum ini telah bincang, wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Mursal ialah hadis yang digugurkan sahabat Nabi. Jadi takrif yang kedua ini maka mendatangkan ada syarat-syarat dia tadi, iaitu mesti diriwayatkan oleh seorang perawi sebelum sahabat fil mawdi' al-wahid, dalam satu mawdi' yang satu. Mana kalau daripada tabaqat tabi'in, dia seorang saja perawi yang digugurkan. Mungkin tabaqat atba' ataupun tabi'in, maka ada seorang lagi. Maka dia tak berlaku berturut-turut. Keguguran tadi tak berlaku berturut-turut walaupun lebih daripada satu. Maka di sini min ay mawdi' kana, maka satu saja perawi yang gugur dalam satu mawdi', satu tempat. Tabaqat tabi'in, seorang sahaja yang gugur. Ataupun tabaqat yang kedua, guru kepada guru musannif tadi, gugur mungkin seorang. Kemudian ada tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, gugur pula lagi seorang. Maka di situ disebut sebagai hadis munqati' mengikut ta'rif yang kedua. Ataupun disebutkan oleh para ulama kepada kita, disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah, beliau menyebut hadis munqati' ialah hadis alladhi saqata min ruwatihi rawin wahidun qabla as-sahabi fi mawdi'in wahidin. Itu hadis yang gugur daripada perawi-perawinya seorang perawi sebelum sahabat Nabi, yakni tabi'in ataupun tabi'in, fi mawdi'in wahidin, pada satu tempat itu seorang, au fi mawadhi'a muta'addidah, ataupun boleh jadi berlakunya inqita' ataupun saqat tadi, gugurnya perawi tadi pada mawadhi', tempat yang berbilang, tetapi seorang saja daripada setiap mawadhi' tadi. Mawadhi' tadi, setiap mawadhi' seorang saja perawi yang digugurkan. Di sini disebutkan bihaitsu la yazidu saqitu fi kullin minha ala wahidin, dengan syarat tidak lebih perawi yang saqit, yang digugurkan dalam satu maudhi', dalam satu tempat dalam tabaqat sanad tadi, maka seorang saja, dia tak lebih dua. Kalau berada dua, maka dia akan pergi kepada hadis mu'dal. Hadis mu'dal. Dan juga ada syarat lagi untuk menyatakan itu hadis yang munqati', ialah dengan syarat tidak berlakunya saqit tadi pada awal sanad. Bukan berlaku pada awal sanad. Kalau berlaku pada awal sanad, dia akan menjadi hadis mu'allaq, hadis yang dihazafkan sanadnya pada awal sanad. Jadi nak membezakan hadis munqati' dengan hadis mursal, syaratnya mestilah saqit tadi qabla sahabi. Nak bezakan hadis munqati' dengan hadis mu'dal, mestilah gugur seorang perawi dalam satu tempat, maudhi', satu tempat dan satu tabaqat. Dalam satu tabaqat itu seorang je perawi dalam tabaqat tabi'in.
Kemudian tabi'in ada seorang saja. Maka itu membezakan hadis munqati' dengan hadis mu'dal. Dan nak membezakan hadis munqati' dengan hadis mu'allaq, maka yang gugur perawi tadi bukan berlaku pada awal sanad. Kalau berlaku awal sanad, dia menjadi hadis mu'allaq. Jadi awal sanad ini pada permulaan sanad hadis bagi mukharrij ataupun mukhrij, mereka yang meriwayatkan hadis dan membukukan hadis tersebut. Jadi kalau berlaku contoh disebutkan tadi dalam Musannaf Abdul Razzaq, ataupun dalam Musannaf Abdul Razzaq, maka kalau digugurkan perawi yang pertama itu ialah gurunya, maka dihazafkan gurunya, itu digugurkan nama perawi gurunya, maka dianggap sebagai mu'allaq. Baik. Jadi itu pentingnya ta'arif hadis munqati' tadi yang bersifat jami' dan mani'. Dan ini pandangan yang paling rajih kerana dia dapat membezakan antara hadis munqati' dengan hadis mursal, dengan hadis mu'allaq, dengan hadis mu'dal. Sebab kalau gugur sahabat Nabi, kalau tarikh yang pertama dia umum. Tarikh yang pertama dia lebih umum. Gugur padanya perawi seorang ataupun lebih. Kalau lebih berturut-turut dia jadi mu'dal. Kemudian berlaku pula di awal sanad menjadi mu'allaq. Kalau dia berlaku gugur tadi pada penghujung sanad sahabat Nabi, maka dia menjadi mursal. Maka menyebabkan munqati' dengan mursal sama, tidak ada beza. Jadi sebab itu takrif yang kedua ini, maka dia bertujuan untuk membezakan hadis munqati' dengan hadis mursal, hadis mu'allaq dengan hadis mu'dal. Jadi syarat sukut wahid tadi mu'dal. Kalau lebih daripada dua, dia menjadi mu'dal. Kalau qabla sahabi, maka mengeluarkan hadis mursal. Dengan syarat tidak berlaku sukut ataupun sakit tadi, perawi yang sakit tadi tidak berlaku pada awal sanad, maka dia mengeluarkan daripada hadis mu'allaq. Jadi ini pendapat yang masyhur di sisi para muhaddisin dan dipegang oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dan juga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu pendapat yang kedua. Ini pendapat pertama lebih umum, pendapat yang kedua maka dia lebih khusus daripada pendapat yang pertama kerana dia membezakan antara hadis-hadis dhaif yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga, ni tak disebutkan dalam kitab, tak disebutkan dalam syarah Taqrirat Saniyah ni, tak disebutkan pendapat yang ketiga. Ini mazhab yang ketiga, namun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Taqribnya dan juga disyarahkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Maka disebutkan pendapat yang ketiga, iaitu pendapat yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, yang beliau riwayatkan ataupun hikayatkan daripada ahli ilm dalam bidang hadis. Cuma tak disebutkan siapakah sahib, pemilik kepada pendapat yang ketiga ini, tak disebutkan. Itu pendapat yang ketiga ialah apa? Maruwiya an tabi'i, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada tabi'in au man dunahu, ataupun generasi sebelum tabi'in, iaitu tabi'in. Yang ni sebelum ni pada sanadnya itu. Maknanya berlakunya riwayat daripada tabi'in ataupun generasi selepas tabi'in lah. Man dunahu, selepas tabi'in, yakni tabi'in. Tapi dari sanadnya dia ada awal. Daripada awal sebelum tabi'in ada tabi'in. Qaulan lahu au fi'lan, sama ada dari segi percakapan ataupun perbuatan tabi'in ataupun generasi selepas tabi'in, iaitu tabi'in. Dan ini pendapat yang gharibun dhaif. Ini pendapat yang agak pelik dan agak lemah di sisi para muhaddisin. Dan kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala,
wal ma'ruf anna dhalika maqtu' la munqati'. Jadi jelaslah kalau ini takrif yang ketiga ni, pendapat yang ketiga, hadis munqati' ialah hadis yang diriwayatkan daripada tabi'in ataupun generasi selepasnya para tabi'in yang dimauqufkan, yang terhenti dari segi percakapan dan perbuatan mereka. Ini percakapan tabi'in. Imam Malik sebut sekian-sekian-sekian, Imam Malik melakukan sekian-sekian-sekian, maka mauquf, terhenti sanadnya kepada tabi'in ataupun tabi'in generasi selepasnya, maka ini adalah ta'rif hadis maqtu', bukannya hadis munqati'. Ini telah pun dijelaskan dalam perbahasan tentang hadis maqtu'. Kita bincang wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Tentang hadis maqtu', hadis yang terhenti sanadnya kepada tabi'in ataupun generasi selepasnya, para tabi'in, maka itulah hadis maqtu', bukannya hadis munqati'. Munqati' ia membincangkan tentang sanad hadis. Baik. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang disebutkan oleh nazim, yang dipegang oleh nazim dan juga dihuraikan oleh syarih, bahawa ini pendapat yang juga dipegang oleh Imam Nawawi dan juga sebahagian para fuqaha lah memegang pendapat yang pertama. Pendapat itu lebih umum, takrif yang lebih umum bagi hadis munqati', hadis yang terputus sanadnya dalam apa jua keadaannya sekalipun, sama ada gugur perawi seorang ataupun lebih pada awal sanad ataupun pada pertengahan sanad ataupun pada penghujung sanad. Pendapat yang kedua, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang dipegang oleh para muhaddisin, yang mana istiqrar istilahnya, ini yang dipegang, iaitu hadis yang berlakunya saqat, gugurnya perawi dalam sanad tadi seorang dalam satu maudhi', dalam satu tempat, dan mesti gugur perawi itu sebelum sahabat Nabi, bukan gugur ketika pada tabaqat sahabat Nabi. Mana gugur sebelum sahabat Nabi dan bukan berlaku pada awal sanad. Gugur ini bukan berlaku pada awal sanad. Maka ini membezakan antara hadis mu'dal, mu'allaq dan juga hadis mursal. Baik. Pendapat yang ketiga lebih kepada munqati', sama seperti maqtu'. Sedangkan ini pendapat yang gharib dan juga dhaif lah, yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wal awwalu aqrabu lil ma'na al-lughawi li'anna al-inqita'a dhiddu al-ittisali wa huwa a'am. Dan wal awwalu, ta'rif yang pertama yang telah disebutkan tadi oleh syarih, iaitu ta'rif nazim, yang nazim pegang, Syekh Umar ataupun Taha Baiquni pegang, maka ta'rif yang pertama ini aqrabu lil ma'na al-lughawi, lebih akrab, lebih dekat, lebih hampir dengan makna dari segi bahasa munqati' tersebut. Kenapa? Li'anna al-inqita' diddu al-ittisal, kerana al-inqita', terputus itu maksudnya adalah lawan kepada al-ittisal, lawan kepada bersambung. Maka wa huwa a'am, maka wa huwa al-inqita', al-inqita' itu maksudnya umum, a'am lebih umum. Apa jua terputus tetap dipanggil terputus. Sama ada terputus pada awal sanad, terputus pada pertengahan sanad, terputus pada penghujung sanad, disebut sebagai terputus. Macam mana? Sebagaimana kalau tali itu, maka terputus pada pangkalnya, pangkal tali. Contoh kalau tali itu digantung, maka tali itu terputus pada pangkal tali tadi yang diikat, mungkin di kayu, ataupun terputus di pertengahan, ataupun terputus di penghujung tali tersebut, maka
tetap dia dipanggil sebagai tali yang terputus. Putus, tak kisahlah terputus di awal ke, di tengah ke, di ujung, tetap dipanggil sebagai terputus dari segi bahasa. Maka demikianlah kata syarih, takrif yang pertama itu takrif yang aqrab lil makna lughawi, dekat dengan makna bahasa, iaitu lawan kepada bersambung, itu terputus. Maka sebab itulah dia memberi takrif yang lebih umum, maka disebabkan lisidqihi, maka dengan kebenarannya itu, makna lughawi itu membenarkan untuk inqita' ataupun munqati' itu pakai untuk hadis yang mu'allaq, hadis mursal dan hadis mu'dal. Sebab hadis mu'allaq, hadis yang gugur daripada awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih, kan, tetap dipanggil munqati', terputus. Mursal, hadis yang mana sahabat Nabi digugurkan, tabi'in menyandarkan kepada sahabat, kepada Nabi, ma rafa'u tabi'in ila Nabi, ataupun ma saqata min wa mursalun minhu sahabi saqat. Mursal ialah hadis yang digugurkan sahabat Nabi, kan, maka itu adalah hadis mursal. Juga disebut sebagai munqati', tak bersambung. Wal mu'dal, hadis yang gugur pada pertengahan sanad, dua orang perawi secara berturut-turut. Jadi itu kata syarih. Namun kata lagi Syekh Hasan Mashhad rahimahullahu ta'ala, lakinna tsani, perihal yang pertama, ia betul dekat dengan makna dari segi bahasa dan boleh masuk padanya hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal. Namun ats-tsani, ta'rif yang kedua, ta'rif yang masyhur tadi di sisi para muhaddithin, aktsaru isti'mala, maka ta'rif yang kedua ialah yang paling banyak digunakan oleh para muhaddithin. Maka berpeganglah dengan ta'rif yang kedua ini, walaupun tidaklah menjadi kesalahan ta'rif yang pertama, ta'rif yang dipegang oleh Nazim dan juga dipegang oleh Ibnu Abdul Bar, Khatib Baghdadi, dan juga sebagian para fuqaha. Kerana para fuqaha di segi munqati' dan juga mursal, maka bagi kebanyakannya mereka adalah sama. Tapi bagi para muhaddithin, mereka membezakan setiap satu jenis hadis dhaif memiliki nama dan sifat-sifatnya yang berbeza-beza, dan ada syarat-syaratnya bagi membolehkan untuk dibezakan antara setiap sesuatu hadis dhaif tersebut. Jadi itu perbezaan ta'rif yang pertama dengan ta'rif yang kedua. Baik. Dan kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-munqati'a min sifatil isnad bi khilafil maqtu' fa innahu min sifatil matni. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya al-munqati', bahwasanya hadis munqati', perbahasan hadis munqati' ini merupakan perbahasan daripada perbahasan sifatil isnad, membincangkan tentang sifat-sifat sanad hadis tersebut. Sebab bila sebut inqita', terputus tadi pada sanad, dibincangkan perihal sanad. Sanadnya itu berlakunya sukut ataupun saqit ataupun saqat, berlakunya keguguran pada sanad tadi. Ada perawi yang saqit, ada perawi yang gugur dalam sanad hadis tersebut. Maka dia dibincangkan sifat sanad hadis tersebut munqati', terputus, iaitu tidak ittisal, tidak muttasil, tidak bersambung. Dan berbeza perbahasan hadis maqtu', bi khilafil maqtu', berbeza dengan hadis al-maqtu', maka perbincangan hadis al-maqtu' fa innahu min sifatil matni, maka perbahasan tentang hadis maqtu' ia merujuk kepada sifat matan hadis. Sebab maqtu' hadis yang terhenti sanadnya kepada tabi'in ataupun generasi selepas tabi'in, maka ia merujuk pada sifat matan. Siapa yang memperkatakan hadis tersebut,
siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Contoh katalah qala Sa'id bin Al-Musayyab, qala Al-Hasan Basri, maka yang berkata itu ialah tabi'in ataupun generasi selepasnya. Maka ia merujuk kepada sifat matan hadis, bukannya kepada sanad hadis. Itu perbezaan antara hadis munqati' dengan hadis maqtu'. Maka fahamkanlah akan permasalahan ini, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala. Maka sebab itulah bila dibincangkan hadis munqati', dia merupakan sifat kepada isnad, sifat kepada sanad. Maka sebab itulah dibincangkan hadis munqati' ini, ada munqati' ataupun al-inqita', terputusnya sanad hadis itu, ada yang bersifat zahir, qad yakunu zahiran. Al-inqita' yang berlaku dalam hadis munqati' ini, maka ada kalanya inqita' itu berlaku secara zahir, jelas boleh nampak berlakunya al-inqita', terputus sanad hadis tersebut. Bagaimana? Kata para ulama, hal demikian dapat diketahui dengan cara an yarwiya an syaikhin urifa adamu mu'asaratihi lahu. Iaitu diketahui bahawa seseorang itu meriwayatkan daripada seorang syekh yang diketahui bahawa perawi itu tidak mu'asarah, tidak pun sezaman dengan syekh tersebut. Diketahui perawi ini dengan syekh ini berlakunya al-inqita', sebab perawi ini diketahui memang tidak sezaman dengan syekh yang dia riwayatkan tadi. Maka si fulan dia riwayat daripada syekh sekian, maka si fulan ini, bila dilihat secara zahirnya, jelas si fulan ini mungkin dia baru lahir, maka syekh ni dah mati lama dah. Maka tak sempat bertemu, tak sempat mu'asarah, tak sempat sezaman. Mana mungkin dia boleh berjumpa, maka di situlah berlakunya al-inqita' yang zahir, yang jelas, dengan melihat kepada tarikh wafat dan juga tarikh kelahiran seorang perawi itu, dan adakah dia sezaman ataupun tidak. Ini dipanggil inqita' zahir. Dan juga boleh berlaku al-inqita' secara khafi, secara tersembunyi. Ini agak sukar, hanya diketahui oleh para ulama dalam ilmu rijal, para ulama al-huzzaq yang betul-betul mahir dalam ilmu rijal. Maka berlakunya al-inqita' secara khafi ini bagaimana untuk mengetahuinya, iaitu perawi ayyarwiya amman asarahu walam yalqahu. Kata para ulama, seseorang perawi itu meriwayatkan daripada seorang guru yang sezaman dengannya tetapi walam yalqahu, tetapi perawi ini tidak bertemu dengan guru ini. Seorang perawi yang dia mengambil hadis riwayat daripada seorang guru yang memang sezaman dengan dia, tetapi walam yalqahu, hakikatnya perawi ini tidak bertemu dengan guru ini. Walam yalqahu, itu keadaan yang pertama. Seorang perawi diambil daripada seorang guru yang sezaman dengan dia, tetapi hakikatnya dia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut. Ataupun seorang perawi itu bertemu dengan guru ni, bertemu dengan seorang guru, tetapi dia tak mendengar pun hadis itu daripada guru tersebut. Dia bertemu tapi lam yasma' minhu, dia tidak mendengar hadis daripada guru. Mungkin bertemu tapi dia tidak mengambil sama', tidak mengambil riwayat, mendengar hadis daripada guru tersebut. Maka berlaku al-inqita', walaupun sezaman, walaupun bertemu, tetapi dia tak mengambil riwayat. Kan? Mungkin bertemu, sekadar bertemu, berselisih sahaja, tanpa dia duduk mendengar daripada syekh tersebut. Ataupun juga berlaku al-inqita' juga. Al-inqita' juga bila mana seorang perawi itu
maka dia bertemu dengan syekh yang sezaman dengan dia, dan dia mendengar daripada syekh dia ini, tetapi rawa anhu hadithan akhar lam yasma'hu minhu. Tetapi perawi ini, dia bertemu dengan gurunya, dia mendengar daripada gurunya, tetapi perawi ini meriwayatkan satu hadis yang dia tak ambil pun daripada gurunya ini, namun dinisbahkan kepada guru tersebut. Mungkin dia ambil riwayat lain tapi disandarkan kepada gurunya. Maka di sini juga berlaku al-inqita' di sisi para muhaddithin. Masya-Allah, begitu telitinya manhaj muhaddithin dalam menganalisa akan sanad-sanad hadis yang berlakunya al-inqita' secara khafi ini. Inqita' boleh berlaku secara zahir, jelas dengan melihat tarikh lahir dan tarikh kewafatan perawi-perawi hadis. Adapun inqita' yang khafi ini sangat detail, sangat terperinci, yang mana hanya diketahui oleh para ulama yang mahir, yang pakar dalam ilmu rijal, mengenali akan perawi-perawi hadis, yang dia tahu riwayat-riwayat yang berlakunya al-inqita' daripada seorang perawi. Masya-Allah, ini besar jasa para muhaddisin kita, para ulama an-nuqad, para ulama-ulama rijal ini dalam memelihara akan keaslian akan hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa jazahumullahu khairan katsira. Baik. Jadi itu untuk mengetahui tentang al-inqita' secara zahir dan inqita' secara khafi. Kemudian apa contoh-contoh hadis munqati'? Contoh hadis munqati', saya cuba tunjukkan contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah beliau menyatakan satu riwayat daripada Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Sebentar, saya cuba share. Okey. Misal al-munqati'. Sebab dalam kitab Taqrirat As-Saniyah ini, syarah tidak mendatangkan contoh hadis munqati'. Macam mana nak melihat gambaran al-inqita' yang berlaku bukan pada awal sanad, sebaliknya pada pertengahan sanad, dan seorang perawi pada satu maudhi' dan juga seorang lagi perawi di maudhi' yang lain. Maka ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, satu contoh untuk menampakkan kepada kita praktikal bagi melihat, mengetahui dan memahami tentang hadis munqati'. Baik, kata Syekh Abdullah Sirajuddin mithalul munqati', beliau mengambil riwayat ma rawahu Abdul Razzaq, apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, Musannaf Abdul Razzaq, yang mana beliau mengambil riwayat daripada Ats-Tsauri, kan, riwayat Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, an Abi Ishaq an Zaid bin Yusay' an Huzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم. Hadis. Baik. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Razzaq, daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Abi Ishaq, daripada Zaid bin Yusay', daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, yang marfu' sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, in wallaitumuha, jika kamu melantiknya, yakni Abu Bakrin, maka fa qawiyun, maka dia adalah seorang yang qawiyun amin, seorang yang kuat, seorang yang amanah, la ta'khudhu fillahi laumatu laim. Ini tentang pujian kepada Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi
Kata Al-Imam Ibn Salah, ini kata Syekh Abdullah Sirajuddin, qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, fihi inqita'un min mawdi'ain. Berlaku pada sanad hadis ini inqita' pada dua tempat. Kita bincang tadi ta'arif yang kedua yang masyhur, itu ta'arif yang paling rajih, yang paling kuat untuk mengklasifikasikan hadis itu hadis munqati', ialah ada syarat-syaratnya. Maka syarat-syaratnya di sini menepati. Maka berlaku inqita' pada dua tempat, iaitu anna Abdur Razzaq lam yasma'hu min ats-Tsauri. Daripada Abdur Razzaq ini, kan, saya cuba gariskan. Okey, Abdur Razzaq di sini ambil daripada Ats-Tsauri. Ma rawahu Abdur Razzaq, ambil daripada Tsauri. Baik, maka Abdur Razzaq lam yasma'hu 'ani Tsauri. Abdur Razzaq ini tidak mendengar daripada Tsauri secara langsung. Sebaliknya, innama rawahu 'ani Nu'man bin Abi Syaibah Al-Janadi 'ani Tsauri. Sepatutnya Abdur Razzaq mendengar daripada Nu'man bin Abi Syaibah Al-Janadi ini daripada Tsauri. Jadi berlakunya al-inqita' dekat sini. Berlakunya terputus satu di sini lah. Satu terputus di sini. An Abi Ishaq Ats-Tsauri an Abi Ishaq. Yang kedua anna Tsauri lam yasma'hu bin Abi Ishaq. Ats-Tsauri pula tidak mendengar daripada Abi Ishaq secara direct di sini. Ini berlaku inqita' yang kedua. Kan? Sepatutnya Ats-Tsauri ambil daripada Syarikin an Abi Ishaq. Sepatutnya ada perawi Syarik di sini yang mengambil daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq ambil daripada Zaid bin Yusai' an Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka di sinilah berlaku al-inqita', bukan pada permulaan sanad. Bukan pada permulaan sanad, pertengahan sanad. Yang pertama, yang kedua juga pada pertengahan sanad. Tsauri ambil daripada sepatutnya Syarik, tapi terus kepada Abi Ishaq. Maka Syarik ini digugurkan dalam tabaqat atau mawdi' yang kedua ini. Jadi berlakulah al-inqita' di sini, dan dia tidak berlaku pada awal sanad. Bukannya daripada awal sanad Abdur Razzaq ini, kan, tetap Abdur Razzaq ini sebagai perawi dalam sanad hadis ini, ambil daripada Sufyan Ats-Tsauri. Cuma di sini berlakunya inqita' antara Abdur Razzaq dengan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri dengan Abi Ishaq. Kalau Abdur Razzaq ini Abdur Razzaq ini mengambil daripada An-Nu'man bin Abi Syaibah. An-Nu'man bin Abi Syaibah pun gugur Tsauri. Ini gugur secara berturut-turut, maka jadi mu'dhal. Menjadi mu'dhal. Maka tidak. Maka lepas Razzaq gugur seorang, Tsauri. Lepas tu gugur pula seorang, baru pergi kepada Abi Ishaq. Maka ni tak dipanggil secara berturut-turut, maka dia menjadi munqati'. Bukan berlaku pada awal sanad, dia tidak jadi mu'allaq, dan juga bukan berturut-turut, ni tidak berturut-turut, maka tidak menjadi mu'dhal, dan juga tidak berlaku pada tabaqat sahabat. Huzaifah Al-Yamani ni sahabat, maka dia berlaku qabla sahabi, sebelum sahabat Nabi. Jadi kalau berlaku antara Ishaq dengan Zaid bin Yusai ini, kalaulah Zaid bin Yusai ini digugurkan, maka boleh jadi juga sebagai hadis munqati', selagi tidak pergi kepada tabaqat sahabi. Kalau berlaku gugur pada sahabat ini, kalau Zaid bin Yusai' terus kepada Rasulullah, maka dia menjadi hadis ini hadis mursal. Baik. Itu contohnya. Jadi harapnya boleh fahamlah. Harapnya boleh memahami dengan contoh yang disebutkan oleh
Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu taala. Baik. Dan yang terakhir, kata syarih rahimahullahu taala, wa hukmul munqati' ad-dha'fu 'inda ghairil imam Malik rahimahullahu taala, dan hukum bagi hadis munqati'. Apa hukum hadis munqati' ini? Maka hukum hadis munqati' adalah dhaif, yakni lemah di sisi para ulama selain daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Yakni selain daripada Imam Malik menyatakan hadis munqati' adalah lemah, sama ada mursal, mu'dal adalah lemah. Mereka tidak berhujah dengan hadis munqati'. Namun Imam Malik, maka menurut pandangan beliau ada berpegang dengan hadis, boleh berpegang kepada hadis mu'dal, hadis munqati' ini, dan juga hadis mursal. Imam Malik berpegang juga dengan hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal. Dalam kitab Muwatta banyak balaghat yang beliau nyatakan dalam sanad hadis dalam kitab Muwatta. Maka berpegang dengan hadis munqati' dan juga hadis mu'dal. Tapi selain pada Imam Malik, maka tidak berpegang dengan pendapat mana boleh berhujah dengan hadis munqati'. Sebab apa tidak berhujah dengan hadis munqati'? Kenapa para jumhur, para ulama hadis tidak berpegang dengan hadis munqati'? Sebab al-jahlu, sebab tidak mengetahui tentang perihal perawi yang dihazafkan. Sebab tu kita bincang, para muhaddisin mereka mesti kena tahu perawi itu mesti kena, sanadnya mesti kena bersambung. Nak menjadi hadis itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, dia ada syarat-syaratnya. Kalau ada perawi itu tak bersambung, maka tak ketahui perihal perawi yang digugurkan itu, adakah dia siqah ataupun tidak. Menyebabkan di situ kenapa para jumhur, para muhaddisin tidak menerima akan hadis munqati' ini, kerana al-jahlu bihalil mahzuf, kerana tidak tahu tentang perihal perawi-perawi yang dihazafkan, yang digugurkan dalam sanad hadis tersebut. Dan telah kita bincangkan sebelum ini bahawasanya syarat untuk qabul, syarat untuk nak terima akan hadis, mesti thubut adalatir rawi dengan dhabit perawi. Mesti perawi itu kena adil dan perawi itu mesti kena dhabit, kuat hafazan dalam menjaga hadis-hadis Nabi. Jadi bila datangnya hadis yang munqati', namun sekiranya datang adanya hadis munqati' yang adanya jalan lain yang mausulah, mungkin hadis munqati' itu maqtu', maka beliau munqati', gugur padanya perawi dalam sanad hadis tadi munqati', maka dia menjadi lemah. Namun kalau ada jalan lain yang mausul, yang bersambung sanadnya, dan dapat dijelaskan bahawasanya perawi yang dimahzufkan itu adalah thiqah, maka boleh diterima hadis munqati' yang disokong dengan jalan lain yang muttasil ataupun yang mausul tadi. Macam dibincangkan tentang hadis mursal lah. Lalu kita bincangkan dalam hadis mursal, bila mana adanya jalan lain yang mausul, yang bersambung ataupun muttasil, maka boleh berhujah dengan hadis mursal yang disokong dengan tarik, dengan jalan yang lain tadi. Dan juga kata para ulama, suatu faedah untuk kita nak mengetahui tentang inqita' tadi, zahir dan batin tadi, dengan kita sabitkan liqa', pertemuan antara perawi hadis dengan gurunya ini, dengan adanya sanad mendengar daripada gurunya, sama' ada sanad sama' au tahdith walau marrah. Kalau ada sabit liqa' itu dengan adanya sanad, dia mendengar hadis daripada gurunya, ataupun berlakunya tahdith, gurunya mentahdithkan hadis kepada anak muridnya walaupun sekali, maka telah pun subut al-liqa',
telah pun dikira sebagai bertemu. Bukan mestinya kena berkali-kali, walaupun sekali sahaja dikira sebagai thubut al-liqa. Dan dikira diketahui tentang tidak bertemunya seorang perawi itu dengan gurunya itu sekiranya perawi itu mengkhabarkan tentang dirinya yang dia tidak bertemu dengan si fulan dan si fulan. Mana kalau dia ikhbar, seorang perawi itu mengkhabarkan tentang dia tak bertemu dengan si fulan, maka diketahuilah bahawa dia tidak bertemu dengan si fulan. Mana ni ikrar daripada perawi itu sendiri. Ataupun diketahui tidak berlakunya liqa, adamul liqa, tak berlakunya pertemuan antara perawi dengan guru ini bila mana disebut, dijazamkan oleh imam muttali', imam yang memang mengkaji tentang ilmu-ilmu rijal ini daripada para ulama muhaddithin, maka sudah pun kita boleh pegang pandangan jazam daripada imam yang muttali' tadilah, imam yang betul-betul memang mengkaji dalam disiplin ilmu rijal tadi. So kalau dia kata si fulan tidak bertemu dengan si fulan, yang bercakap itu seorang imam min a'immah muhaddithin, kan, maka dipegang pandangan tersebut bagi mengatakan perawi itu tidak bertemu dengan seorang syekh ataupun perawi-perawi yang lain. Itu yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Jadi ini tentang betapa pentingnya hadis dan juga sanad hadis tadi untuk menunjukkan bahawa para ulama mengambil perhatian tentang hadis yang ittisal, yang bersambung rantaian sanadnya sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjaga akan keaslian hadis ataupun sumber yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana para ulama mereka mengambil berat soal sanad dalam pengriwayatan, dan demikian juga para ulama mengambil berat dalam soal sanad dari segi dirayah, dari segi mempelajari akan nas tersebut untuk memahami dengan maksud yang benar, yang betul, mengikut manhaj yang betul. Maka disitulah dia adanya sanad riwayah dan sanad dirayah. Itulah al-Imam al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Isnadu Minad Din, beliau mengarang satu kitab tentang sanad, tentang kepentingan sanad, bagaimana para salafus salih mengambil berat tentang soal sanad, dan demikian para muhaddithin juga mengambil berat soal mendapat sanad bagi sesuatu ilmu yang dibukukan dalam suatu kitab oleh para ulama, supaya bersambung sanad mereka sehingga sampai kepada pengarang kitab. So kalau kitab sama ada kitab itu kecil, saiz yang kecil dari sudut juzuk hadis, ataupun mungkin sebesar-besar jilid-jilid kitab-kitab hadis Fathul Bari, maka para ulama akan berusaha untuk mendapatkan sanad dari segi dirayahnya, pembelajarannya, sehingga sampai kepada pengarang kitab, sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan soal sanad merupakan khasisah, keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita dituntut untuk berguru dengan para masyayikh yang bersambung rantaian sanadnya sehingga pada pengarang kitab-kitab dalam ilmu agama, sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para masyayikh di Al-Azhar Syarif, maka beruntunglah mereka yang berdampingan dengan para ulama di Al-Azhar Syarif, yang kebanyakan mereka mempunyai rantaian sanad keilmuannya, bukan sekadar hanya sanad riwayah, tapi sanad dirayah, sanad pembelajaran ilmu itu sehingga sampai pada pengarang kitab. Maka ia akan bersambung kefahaman itu sehingga sampai kepada
manba' al-ilm, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menyebabkan agama dipelihara dengan kefahaman yang betul, yang sahih dan jelas mengikut manhaj yang dipegang oleh Sawadul A'zam. Telah kita bincangkan dalam minggu lepas bagaimana Syekh Muhammad Awwam hafizallahu taala menerangkan tentang bila hadis gharib ini, maka di situ ada manhaj para ulama mengajar kita agar berpegang dengan manhaj yang dipegang oleh jumhur ataupun Sawadul A'zam, para ulama daripada salafan wa khalafan, berpegang pada pandangan tersebut. Akan sebab kita tidak akan tersesat dalam mempelajari dan memahami agama Islam itu sendiri. Baik, wallahu alam. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Mohon maaf terlebih sedikit masa bagi menghabiskan perbahasan hadis munqati' dengan sekali pertemuan saja pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman untuk memahami akan ilmu mustalah hadis ini. Dengan munqati' tadi, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada terputus sambungan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berguru dengan para masyayikh yang ada sanadnya, riwayahnya, dirayahnya dan tazkiyahnya, kata guru kami, kata Syekh Dr. Usamah Said Al-Azhari hafizahullah taala, sanad itu ada 3, sanad riwayah, sanad dirayah, sanad tazkiyah. Maka ketiga-tiga sanad ini akan menghubungkan kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Allah dan juga kekasih hati kita ini. Maka mudah-mudahan mendapat barakah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang mendengar daripada tadi atau sudi mengikuti pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat dan keberkatan daripada Allah taala dan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita akhiri dengan membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Baik, kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum